ajarkan. Mudah-mudahan dengan amalan, dengan cara yang kita lakukan itu dapat menjadikan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan daging darah kita terselamat daripada gangguan iblis laknatullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam membentengi diri kita, kita juga jangan lupa tuan-tuan bahawa benteng diri yang saya ajarkan tadi adalah untuk orang yang mendirikan sembahyang 5 waktu, adalah untuk orang-orang yang menghayati Islam itu sendiri. Apa gunanya kita membentengi diri kita dalam masa yang sama kita tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama kita tidak sembahyang, kita tidak berpuasa dan tidak mengeluarkan zakat. Tidak ada maknanya kita benteng diri tuan-tuan, sebab benteng diri ini hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa itulah sepatah lidah daripada saya berkenaan dengan benteng diri, dan harapan saya, menjadi harapan saya bagi menggunung kepada tuan-tuan agar tuan-tuan amallah ayat-ayat yang dibacakan tadi, dan ingatlah cara-cara yang bagaimana kita nak membaca ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan dengan amalan tadi tuan-tuan akan terselamat daripada gangguan makhluk halus, tuan-tuan akan terselamat daripada gangguan pukau, tuan-tuan akan terselamat daripada gangguan guna-guna, tuan-tuan akan selamat daripada santau, tuan-tuan akan terselamat daripada saka dan sebagainya. Kerana itu adalah asas bagaimana kita mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi makhluk yang durjana ini, di dalam kita menghadapi satu makhluk yang bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memusnahkan anak Adam di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لما في الصدور ويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. صدق الله العظيم. Terlebih dahulu pada pagi ini marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada pagi yang penuh keberkatan ini, sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam rakaman perubatan Islam siri yang kedua. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya bagi pihak peribadi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Murabbis Modul Rakaman Penyebaran Pemikiran Islam kerana masih lagi tetap bersama saya untuk sama-sama menyebarkan maklumat berkenaan dengan perubatan Islam ini. Alhamdulillah, dalam siri yang pertama kita telah membicarakan panjang lebar berkenaan dengan saka dan santau. Pada hari ini tuan-tuan, insya-Allah kita masuk pula dalam siri yang kedua, masih lagi dalam lingkungan perubatan Islam, iaitulah histeria. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, histeria ialah pengaruh daripada ruh-ruh jahat yang memasuki ataupun merasuki tubuh manusia
dengan tujuan tertentu dan pada waktu yang tertentu. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh berkenaan dengan histeria ini, pada pagi ini marilah sama-sama kita menyingkap kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membicarakan pasal roh jahat, apabila kita membicarakan pasal jin, apabila kita membicarakan pasal iblis, maka hadis ini kita kena utarakan supaya tuan-tuan mendapat satu gambaran yang begitu jelas. Satu gambar yang begitu jelas apakah itu histeria dan jin mana yang tergolong dalam golongan histeria. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, al-jinnu thalathatu asnaf, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, sinfun hayatun wa aqarib, sinfun yahilluna wa yaz'anun. Sadaqa Rasulullah. Hadis ini menyatakan kepada kita bahawa jin itu mempunyai 3 golongan, ataupun dengan kata lain, jin itu mempunyai 3 jenis. Kata Nabi, jenis yang pertama ialah lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, jin yang mempunyai sayap yang berterbangan atas udara. Jin ni tuan-tuan kalau masuk ke dalam manusia, kata ulama, manusia akan menjadi gila. Dan kata ulama, apabila jin ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu akan rosak akalnya. Dan mengikut pendapat mereka bahawa jin ini adalah merupakan satu jin yang begitu kuat, kerana mereka tidak makan, tidak minum dan tidak kahwin, dan diutuskan hanya untuk merosakkan kemuliaan manusia itu sendiri. Itu jin yang pertama. Jin yang kedua kata Rasulullah, hayatun wa aqarib, ular dan kalajengking. Yang mana kita tengok ular dan kalajengking jelmaan jin. Ular dan kalajengking jelmaan jin yang mana banyak terdapat pada hari ini. Dan jenis yang ketiga kata Rasulullah ialah jin yang berpindah randa. Inilah yang dimaksudkan dengan histeria. Sebab apa tuan-tuan jin ini berpindah randa? Cuba kita ingat balik, cuba kita tengok balik. Apabila kita berada dalam situasi histeria, maka kita akan dapati orang ramai akan berterepik dan orang ramai juga akan tak ketahuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab jin yang dimaksudkan jenis yang ketiga itu adalah merupakan jin yang berpindah randa. Dia pindah pada orang tu, dia pindah pada orang ni dalam satu masa. Maka orang yang menjadi sasaran, orang yang menjadi sasaran perpindahan dia itu, maka orang itu akan melaung-laungkan dalam keadaan yang tidak sedap. Inilah rahsia histeria yang perlu kita dalami. Inilah rahsia histeria yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan dengan ilmu ini, mudah-mudahan dengan pendedahan ini akan mendapat satu maklumat atau satu informasi kepada kita bagaimana untuk mengatasi histeria. Sebagaimana yang saya kata tadi, bahawa histeria ini merupakan golongan jin kelas yang ketiga, iaitu yahilluna wa yaz'anun, jin yang berpindah randa. Tuan-tuan rahimakumullah, sekiranya berlaku histeria, di manakah tempat duduk jin dalam tubuh manusia? Di manakah tempat duduk jin dalam tubuh manusia? Saya harap tuan-tuan perhatikan tempat yang saya tunjuk. InsyaAllah tuan-tuan akan mendapat panduan dengan jelas. Apabila seseorang itu berlaku histeria tuan-tuan, maka sasaran jin dalam tubuh manusia ialah di antara 2 tulang dayung ini. Jin akan hinggap di sini. Dia tak hinggap kat lain tuan-tuan, dia hinggap atas belakang ni. Sebab itulah lompat pada orang tu, orang ni menjerit, lompat pada orang ni, orang ni menjerit. Di mana dia lompat tuan-tuan? Di antara 2 tulang dayung. Ayat yang perlu kita baca untuk mengatasi histeria. Pertama sekali, kita kena baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ kita niat tuan-tuan, yang bermaksud Engkaulah wahai Allah yang tempat aku mengadu dan tempat aku meminta pertolongan. Pertolongan di sini tuan-tuan dalam konteks kita nak mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh orang yang terkena histeria tersebut.
Selepas baca Al-Fatihah, kita baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi dan kita ulang tempat wala ya'uduhu hifzuhuma sebanyak 3 kali.